Tema Hari Kebangsaan tahun ini kekal seperti tahun lepas. Malaysia prihatin. Ia akan disambut secara sederhana. Maka Menteri Berkomunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, beliau berkata, setiap tahun terdapat 3 acara utama, iaitu pelancaran kempen Kibar Jalur Gembilang, sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos, sambutan Hari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang buat negaraku. Salam Malaysia prihatin. Hadirin hadirat yang saya kasihi, memetik kata-kata bapa kemerdekaan kita yang teramat mulia Tengku Abdul Rahman, merdeka, merdeka, merdeka. Itu adalah sesuatu perkara yang bukan mudah untuk diperolehi. Ianya memerlukan pengorbanan, bukan sahaja wang ringgit dan usaha dan tenaga, bahkan nyawa sendiri juga. Justru berdirinya saya di sini dengan penuh iltizam, dengan menyebarkan sedikit dogma, berpadukan dikta dan warcana para sardana melalui mauduk pidato saya, perjuangan kemerdekaan. Sebelum tirai pembuka bicara, sebelum bait kata melontar idea, terlebih dahulu izinkan saya menghuraikan definisi tajuk pidato secara konseptual dan holistik. Mengikut perkataan, perjuangan bermaksud perjuangan untuk membuat sesuatu, manakala perkataan kemerdekaan pula membawa maksud bebas. Namun secara holistiknya, perjuangan kemerdekaan yang berjuang untuk mendapatkan kebebasan sebuah negara, membentuk negara dan bangsa. Hadirin yang saya kasihi sekalian, hayatilah citra bicara perdana lontaran isi saya yang pertama, iaitu jerit-perit pemimpin dan rakyat dalam pencapaian kemerdekaan. Kemerdekaanlah persekutuan tanah Melayu dicapai menerusi penumpahan darah sebagaimana negara-negara Asia lainnya. Hal ini kerana kesanggupan jerit-perit dan pengorbanan yang diberikan oleh rakyat pada masa itu dan sebelumnya amatlah besar sekali. Seperti yang kita tahu apa itu virus COVID-19, dan sekarang ini kita sedang berjuang demi negara Malaysia tercinta ini. COVID-19 tidak akan dapat tercapai matlamatnya sekiranya tidak didukung oleh setiap lapisan masyarakat. Justru program pemekasan komuniti ini adalah senjata kita, adalah dalam usaha untuk bersama berbanding dan membendung pengeluaran virus COVID-19. Usaha ini juga terlaras dengan strategi dalam dasar perpaduan negara untuk mengkasarkan institusi pengeluaran komuniti yang telah dilancarkan pada 15 Februari lalu. Cabaran semasa menghadapi COVID-19 terhadap oleh komuniti memerlukan pendekatan kolektif yang inovatif dan kreatif. Jika kita lihat kepada statistik daripada Kementerian Kesihatan, kes-kes jangkitan dalam kalangan komuniti yang masih tinggi amat bimbang. Kita tidak mengetahui siapakah di antara kita dijangkiti kerana mereka tidak menunjukkan sebarang gejala. Pemimpin komuniti juga perlu memastikan pematuhan ahli-ahli komuniti kepada prosedur operasi standard SOP norma baru dengan memberi nasihat, teguran, panduan dan peringatan agar sentiasa berwaspada secara tidak langsung dapat membudayakan dan menghidupkan seharian demi kebaikan kita bersama, demi negara Malaysia kita yang tercinta. Inilah yang telah menjadikan negara kita sebagai sebuah negara bangsa. Setelah dilabelkan sebagai bangsa yang lemah, malas
dan tidak bertamadun. Rakyat di negara kita mula menunjukkan kesungguhannya yang tidak berbelah bagi apabila peluang untuk kemerdekaan mula terbuka selepas Perang Dunia Kedua tamat. Desakan yang merupakan tunjuk perasaan, bantahan yang terabung, perhimpunan gerakan kemerdekaan dan rundingan akhirnya membuahkan hasil. Akhirnya pihak Inggeris terpaksa mengaku bahawa penjajahan mereka sudah sampai masanya untuk berakhir. Kedua, selama lebih 500 tahun orang Melayu dijajah dan akhirnya orang Melayu bangkit menentang penjajah dengan penuh tenaga dan upaya. Ingin saya menyokong hujah di atas dengan menunjuk kepada penulisan James Ormsby yang bertajuk The British in Malaya, sidang saksi yang bervisi menyusuri aspirasi saya yang ketiga, iaitu sejarah memerdekakan kita. Mengapa sejarah dikatakan memerdekakan kita? Mari kita merungkai persoalan ini. Sejarah menceritakan perihal pahlawan-pahlawan dahulu kala yang berkutus lumus untuk memerdekakan negeri masing-masing dari mencekamkan penjajah. Mereka mempunyai semangat cinta akan negara dan membara dan sangat mencintai tidak terakhir hingga titisan darah yang terakhir mereka. Melalui sejarah yang telah dicipta oleh perjuang-perjuang terdahulu, inilah yang menyebabkan Malaysia sehingga hari ini mampu mempertahankan kemerdekaannya. Mengapa pula? Kerana Malaysia mengambil secebis semangat kental perjuangan terdahulu untuk dijadikan tangkal azimat demi merdekakan negara dan mengekalkan kemerdekaan yang diperolehi. Semangat ini juga terus mengalir di dalam darah anak-anak merdeka dan generasi ke generasi. Pengetahuan mereka mengenai sejarah menjadikan mereka terus berusaha mengekalkan kemerdekaan kerana pusat sejarah akan berulang. Selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-64. Digahayu Malaysiaku, digahayu Malaysiaku, Malaysiaku prihatin. Sekian daripada saya. Akhiri pidato saya dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.